RBM akan sedikit sebanyak mungkin dapat memberikan penerangan ringkas berkenaan dua jenis coolant ini, iaitu dia ada dua jenis kebiasaannya coolant Honda ni. Kalau yang pertama adalah kebiasaannya dia ada Type 1. Okey, ini adalah coolant Honda Type 1 dan pula ini coolant Honda jenis Type 2. Okay, ini boleh dikatakan antara packaging barulah. Kalau kita lihat dekat sini, sebelum ni mungkin packaging dia yang lama tu dia agak berbeza sedikit sebab lain sedikit stiker dia, kita lihat. Mungkin untuk mungkin label pada botol ni nampak lebih simple pada coolant Honda ini. Dia ada dua jenis coolant Honda ni. Satu dia yang Type 1 ni kebiasaannya dia berwarna hijau, dan juga yang Type 2 ini dia berwarna biru. Seperti biasa kita akan test seperti yang RBM lakukan sebelum-sebelum ini. Kita akan menggunakan coolant gauge tester ni. Kedua jenis coolant ni RBM baru saja dapatkan di pasaran dan belum dibuka lagi. Kita akan bersama-sama nanti test kedua jenis coolant ni. So berapa bacaan dia, okey, apakah karakteristik dia ataupun ciri-ciri dia, mungkin secara ringkas RBM boleh kongsikan kepada anda. Okay, tanpa kita melengahkan masa lagi, bahan-bahannya pun dah siap, segala tool peralatan dah siap. So, kita akan cuba dahulu, iaitu coolant yang Type 1. Coolant Type 1 sepatutnya dia berwarna hijau. Kebiasaannya dekat botol ni dia ada label ataupun line hijau ni. Ini adalah coolant Type 1 untuk Honda. Okay, so kita akan buka botol ni. Okay, kalau anda lihat dekat sini, RBM belum buka lagi botol ni. Lihat dia punya penutup dia. Okay, seal pun masih ada lagi. Kebiasaannya akan ada seal macam ni. Okay, ni kita belum buka lagi Okay, so kita akan buka seal pada botol ni. Dan kita akan tuangkan ke dalam bekas. So anda lihat, coolant Type 1 Honda ni dia berwarna hijau. Okay, nampak jelas ni coolant berwarna hijau. Okay, kita settle satu. Kita tutup. Dan satu lagi jenis coolant ini iaitu coolant LLC Type 2 ni dia berwarna biru. So dia ada satu line biru dekat sini. So menunjukkan coolant ni dalam dia warna biru. Okey, sama juga coolant ni RBM belum buka lagi. Kita akan buka bersama-sama dengan anda. Kita lihat, okey, penutup. Kita masih ada seal lagi. Okey, kita buka seal ni. Okey. Dan kita akan tuangkan juga ke dalam bekas ni. So nampak, okay, coolant LLC Type 2 berwarna biru. Okay, settle, kita letak. So next, seterusnya kita akan lakukan uji kaji. So kita akan bermula dahulu dengan coolant yang hijau ni. Berapa dia punya boiling temperature dia untuk coolant yang hijau ini. Okay, seperti biasa kita akan cuba sedut dan masukkan coolant. So kita perlu penuhkan dahulu gauge ni baru dapat bacaan tepat. Sebab kadang-kadang sekali sak kita tak cukup dia nak tu. Okey, so dekat sini kita dah dapat, dah masukkan dalam gauge ni. So kita akan lihat. Okey, so dekat sini kalau kita lihat reading untuk coolant hijau Type 1 ni, reading dia 126 degree Celsius ataupun darjah Celsius dia punya boiling point dia. Okey, so anda lihat. Okey, jelas. Biasanya reading dia antara 126 ataupun sehingga ke 127. So settle, kita dah check coolant yang hijau ni. Seterusnya kita akan check pula pada coolant yang berwarna biru ni tadi. Coolant Honda Type 2 berwarna biru. Kita nak lihat berapa dia punya boiling point untuk coolant biru ni. Okey, kita masukkan ke dalam gauge. Okey. So anda boleh lihat dekat sini coolant biru ni okey. Lihat BM close up sedikit. Coolant biru ni reading dia 131 darjah Celsius dia punya boiling point dia. Okey, dapat jelas. Okey, agak gelap sikit, tak apa. Warna dia agak gelap sedikit, mungkin anda tak berapa jelas nampak needle tu dekat mana, tapi ini bacaan anda 131 darjah Celsius. Okey, settle. Kita tuangkan kembali ke dalam bekas
kedua bekas ni. Tadi warna hijau kita dah check dia punya boiling point dia 126 ataupun 127 darjah Celsius. Ini boiling point untuk coolant Honda Type 1 berwarna hijau. Dan untuk coolant Honda Type 2 berwarna biru ni reading dia 131 darjah Celsius dia punya boiling point dia. Dekat sini sebenarnya kalau kita lihat pada botol ni untuk coolant hijau ni adalah dipanggil long life coolant premix. Sama juga kalau kita lihat untuk coolant Honda Type 2 ni ditulis kat sini all season anti-freeze coolant Type 2. Apa perbezaan di antara dua-dua jenis coolant ini yang mungkin secara ringkasnya RBM boleh kongsikan kepada anda. Sebenarnya kedua-dua jenis coolant Honda ini adalah coolant premixture. So anda kena ingat tu ini coolant premixture. So coolant premixture ni anda tak boleh nak campur dengan air. Okay, sebab coolant ni sebenarnya ready to use terhadap sistem radiator kereta anda. Anda hanya perlu tuangkan saja, anda tak boleh nak campur dengan air. Sebab kita lihat tadi bacaan dia, reading dia rendah boleh dikatakan 127 darjah Celsius dia punya boiling point dia untuk coolant Type 1 berwarna hijau ni. Itu menunjukkan kebiasaannya coolant itu dah ready dah. Dia dah siap campur dengan air daripada factory lagi kepada dua-dua jenis coolant ni. Sama juga kepada coolant yang berwarna biru ni pun dia sebenarnya dia dah campur dah ready dah campur daripada factory lagi. Sebab itu kalau kita baca dekat botol belakang ni dia akan tulis kebiasaannya do not dilute with water. Disampaikan supaya kita tak boleh campur dia dengan air. Dia dah ready to use. Tapi dekat sini sebenarnya kalau kita lihat daripada packaging coolant Honda ni, instruction dia tak begitu jelas. Dia hanya bagi instruction berkenaan dengan bahayanya coolant ni je lah. Okay, dia tak bagi atur cara penggunaan. Cuma dia remark dia kat sini jangan campur dengan air. Okey, ada Adrian dah jelaskan kepada anda tadi iaitu coolant yang hijau ni dan juga coolant yang Honda ni. Okey, sebabnya sebenarnya dua-dua jenis coolant ini adalah coolant premixture. Okey, sekarang ni sesuai tak untuk kereta anda ataupun tak? Okey, sebab kita lihat kebiasaannya kereta-kereta yang boleh dikatakan agak baru keluaran Honda sekarang lebih banyak menggunakan coolant yang berwarna biru ni. Coolant berwarna biru ni agak special sedikit. Kalau kita lihat dekat sini dia panggil all season anti-freeze. So kita boleh gunakan dekat negara musim sejuk, okey, dan juga mungkin negara kita Malaysia yang bercuaca panas ni. Okey, sebenarnya ini adalah coolant all season. Sebab itu kebiasaannya kereta-kereta Honda baru sekarang dia dah banyak menggunakan coolant jenis biru ini. Okay, berbanding dengan mungkin model-model yang sebelum ini dia hanya menggunakan coolant yang berwarna hijau iaitu yang dipanggil Type 1 ini, Type 1 ni. Dekat sini sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan antara dua jenis coolant ini? Kalau kita lihatkan kebiasaannya coolant yang biru ni, kalau kebiasaannya Honda recommendkan lebih kurang 200,000 km mileage kadar dia untuk kita nak flush ataupun ganti coolant yang baru. Biasanya kepada coolant Honda Type 1 berwarna hijau ini mungkin mileage dia agak rendah, mungkin boleh pergi kepada 100,000 km sahaja berbanding dengan coolant yang biru ni. Tapi sebenarnya dua-dua jenis coolant ni sesuai untuk semua model Honda. Cuma bergantung kepada penggunaan sekarang sebab kebiasaannya mungkin factory dia dah set dia lebih banyak menggunakan yang biru ni, mungkin senang sebab dia boleh gunakan banyak musim. Boleh digunakan untuk negara musim sejuk. Okey, dan juga tadi kita dah baca dia punya dan kita dah check tadi dia punya boiling point dia pun tinggi dan juga dia punya anti-freeze dia pun tinggi. Takat beku dia tinggi berbanding dengan coolant hijau ini. Coolant hijau ini kebiasaannya kita hanya boleh gunakan seperti negara kita Malaysia saja panas. Sebab mungkin kalau kita lihat kat situ tadi boiling point dia tak berapa tinggi dan juga anti-freeze dia tak berapa tinggi. Takat beku dia, bacaan dia tak berapa tinggi. Sebab itu sebab kebiasaannya coolant hijau ni boleh dikatakan untuk negara kita Malaysia sesuai lah. Okey, sebab kebiasaannya apabila boiling point dia rendah, kandungan coolant dia kurang sedikit berbanding dengan air. Dia tak macam kalau coolant kebiasaannya boiling point dia tinggi, kebiasaannya kandungan coolant lebih daripada air. Sebenarnya kalau anda lihat dekat pasaran coolant Honda, seperti yang pernah kongsikan kepada anda, dua jenis coolant ini yang kebiasaannya yang berada di pasaran dan juga coolant-coolant ini yang kebiasaannya berada di service center. Okey, mungkin ada setengah-setengah dealer dia bawa dijual kat market luar, itu sebab kita boleh jumpa coolant Honda ni di pasaran luar. Okay, kebiasaannya coolant ni spesifik dia akan hantar kepada service center di seluruh outlet kita di Malaysia. Tapi itulah hakikat dia sebenarnya coolant Honda ni dia tak ada coolant yang raw. Semua dia kedua-dua jenis coolant ni coolant premixture, coolant yang dah
telah siap dicampur dengan air. Jadi kalau pada anda yang pemilik Honda, so anda kena beli coolant ni. Contoh dia berapa kapasiti kereta anda memerlukan coolant ni, anda kena beli banyak sedikit dia punya kuantiti dia. Dan kelemahan coolant premix ni seperti yang RBM dah sampaikan dan kongsikan kepada anda, iaitu kos dia agak tinggi sedikit lah. Okay, sebab kebiasaannya ada mungkin setengah-setengah kereta ataupun coolant yang raw mungkin kita boleh beli 2 botol. Tapi kalau coolant premix ni, anda perlu beli ikut kapasiti coolant di dalam sistem radiator kereta anda. Contoh dia, anda kena beli 4 liter ataupun mungkin 5 liter. Dia bergantung kepada model-model kereta anda. Ada setengah dia tak begitu tepat, tapi at least paling tidak 4 liter ataupun ke 5 liter anda perlu beli, ataupun 5 botol coolant sebegini. Dan kos dia dah tentulah akan menjadi lebih tinggi lah berbanding dengan anda beli raw coolant. Okay, tapi tak ada masalah lah kot. Geng-geng Honda tak ada hal lah kot. Geng-geng H ni kebiasaannya orang have je yang pakai model Honda ni. So tak adalah masalah sangat kalau nak beli coolant ni banyak pun. Okay, dan juga seperti yang Abang sampaikan kepada anda tadi, mileage dia mungkin agak lebih tinggi untuk kereta-kereta Honda anda. So mungkin itu sedikit perkongsian ringkas RBM berkenaan dengan coolant Honda ini. So anda dah jelas lah kalau anda jumpa dekat pasaran 2 jenis coolant ni, iaitu coolant type 1 ni yang berwarna hijau dan juga coolant type 2 yang berwarna biru ni yang dipanggil all season antifreeze ni. Kedua-dua jenis coolant ini adalah coolant premixture. Sekali lagi RBM ingatkan kepada anda, adalah coolant premixture. Coolant ni anda tak boleh nak campur dengan air, sebab apabila anda campurkan dengan air, nanti kandungan coolant akan menjadi cair di dalam sistem radiator kereta anda. Itu akan boleh menyebabkan banyak lagi berlaku kerosakan lain. Contoh dia seperti sistem berkarat, nanti water pump anda pun akan berkarat, dan banyak lagi akan mendatangkan masalah-masalah jika anda tak menggunakan coolant sepenuhnya ataupun anda tidak menggunakan coolant yang secukupnya ke dalam sistem radiator kereta anda. So jika anda rasa perkongsian video daripada RBM ini dapat membantu anda ataupun dapat memberi manfaat kepada anda, so anda jangan lupa tekankan butang subscribe tu dan juga onkan bell notification supaya anda tidak akan terlepas segala apa jua video-video terbaru ataupun update-update terbaru yang RBM akan bawakan kepada anda di masa-masa akan datang. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.